Okey, Rumah Amal Ratu Jannah atau nama singkatannya RARJ, yang diurus takbir oleh PKRJ ataupun nama singkatan yang panjang ni adalah Pertubuhan Kebajikan Asnaf Ratu Jannah, mula beroperasi pada 1 Mac 2015 dan telah didaftarkan dengan Pendaftar Pertubuhan Negeri Selangor dan Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Selangor. Pada masa ini saya mempunyai 13 orang kaki tangan yang mengurus clear perjalanan operasi dan pengurusan Rumah Amal Ratu Jannah ini. Objektif utama kami adalah untuk menempatkan kanak-kanak yang kurang bernasib baik, anak-anak yatim dan anak-anak daripada golongan asnaf di bawah satu bumbung dengan menyediakan tempat tinggal, pendidikan serta kemudahan lain demi memastikan anak-anak syurga ini tidak ketinggalan di masa akan datang, insyaAllah. Okey, saya mempunyai peranan yang amat berat, di mana saya menguruskan perjalanan operasi Rumah Amal Ratu Jannah ini, operasi daripada segi pengurusan dan pentadbiran, mencari dana, dan sampai itu juga tugas saya sebagai seorang yang panel pemilih untuk anak-anak ini dibawa masuk ke Rumah Amal ni. Kita ada tapisan-tapisan yang perlu dilakukan. Kita nak pastikan anak-anak yang layak, anak-anak yang berkualiti kita terima masuk. Ya, pada masa ini sejak kami menubuhkan Rumah Amal Ratu Jannah ni, secara kebiasaan medium ataupun media sosial menjadi pilihan dan menjadi keutamaan kami, seperti Facebook, Instagram dan WhatsApp. Saya akan war-warkan di media-media sosial ni, di samping kalau ada penyumbang-penyumbang ataupun sukarelawan yang datang membuat program bersama-sama dengan kami di Rumah Amal Ratu Jannah, kami akan meminta mereka turun padang menyaksikan sendiri apa yang telah kami lakukan, dan secara tak langsung di situ menjadi satu promosi juga bagi kami bila diwar-warkan kepada orang ramai ataupun rakan-rakan yang lain di luar sana, insyaAllah. Bagi saya, cabaran paling mencabar adalah mendapatkan sumber pendapatan ataupun sumber kewangan bagi membiayai kos-kos operasi dan pengurusan Rumah Amal Ratu Jannah pada sini. Dana-dana yang diperolehi bukan sahaja untuk digunakan untuk makan minum dan persekolahan anak-anak, malah ia meliputi berbagai perkara yang perlu difikirkan, seperti pembayaran gaji kaki tangan, keperluan seharian anak-anak, bil-bil utility dan banyak lagi perkara yang perlu difikirkan. Sehari tak ada dana yang masuk, ia amat merisaukan diri ini. Ada duit poket sendiri, kadang-kadang kita terpaksa keluarkan demi memastikan perjalanan operasi tidak terganggu dan segala kebajikan anak-anak dan kaki tangan terbela dan terjaga. Samping itu juga masalah pemilihan penghuni. Sedia maklum bahawa proses ini amat mencabar, apatah lagi untuk memastikan penghuni yang layak sahaja diterima masuk. Seperti yang saya cakap tadi, di awal-awal tadi, penghuni yang layak kita akan terima masuk. Dan juga ada juga cabaran yang paling besar, ada juga pemohon yang cuba menipu sewaktu permohonan dibuat demi kepentingan sendiri dan ingin lepaskan tanggungjawab sebagai ibu dan ayah. Ini merupakan perkara yang amat serius, yang seperti yang Puan Nurjati sebutkan tadi, bahawa benda ni telah di viral ataupun menjadi buah mulut masyarakat pada masa ini, dan bagi kami di Pertubuhan Kebajikan Asnaf Ratu Jannah sendiri, kami mempunyai sistem ataupun amalan yang kami terapkan, iaitu dengan setiap sumbangan, sama ada sumbangan wang ringgit ataupun barang kering ataupun barang basah atau apa juga sumbangan yang telah diulurkan kepada kami, termasuk pakaian-pakaian yang macam mana, pakaian-pakaian terpakai lah, senang cerita lah, kami akan rekod
segala butiran tersebut. Daripada siapa kami terima sumbangan tersebut. Contoh kalau beliau memberikan sumbangan tunai, kami akan rekodkan nama, nombor kad pengenalan, jumlah sumbangan dan tujuan. Perlu dicatat oleh setiap kaki tangan yang bertugas pada satu masa tersebut. Dan jikalau sumbangan tunai, kami akan keluarkan resit rasmi. Resit rasmi tu hanya saya saja yang boleh keluarkan resit tu untuk diberi kepada para penyumbang. Sebab saya tak nak bagi resit ni kepada pihak lain ataupun kaki tangan saya lain, sebab kita nak wujudkan ketulusan dan kebertanggungjawaban tu. Dan saya juga menggalakkan para penyumbang saya untuk terus lakukan transaksi melalui pindahan wang secara atas talian ataupun online. Sama ada buat pindahan wang ataupun menggunakan cek di atas nama Pertubuhan Kebajikan Asnaf Ratu Jannah. Dan selepas mereka melakukan pindahan atau transaksi tersebut, saya minta penyumbang untuk padamkan kepada saya pokok pangkal ni satu je. Paling utama adalah integriti. Integriti ni adalah amalan bersikap jujur dan menunjukkan kepatuhan yang tanpa kompromi terhadap prinsip dan nilai moral serta etika yang kuat. Itu yang perlu ada di setiap NGO di Malaysia ni. Bukan semua NGO ni kata macam mana tak baik. Ada yang baik, ada yang kurang baik. Yang kurang baik ni perlu diperbaiki. Sama juga ada pertubuhan ataupun NGO yang berdaftar ataupun tak berdaftar. Bila NGO tak berdaftar ni, dia sekiranya melakukan sesuatu, contohnya NGO saya tidak berdaftar, contoh sekiranya saya melakukan kerja-kerja pecah amanah ataupun yang kes-kes kenderaan ataupun nauzubillah itu perkara yang negatif lah senang cerita, so akan bagi kesan dekat rumah ataupun NGO yang berdaftar. Itu yang penting sekali. Prinsip yang main dia adalah integriti. InsyaAllah harapan semua orang inginkan harapan yang terbaik, memberikan kebaikan kepada semua pihak. Maksud saya, harapan saya akan memberikan sumbangan ataupun kebaikan kepada penyumbang kepada rumah amal akan salurkan kepada anak-anak, pembangunan dan segala-galanya. Dari situ harapan saya memberikan kebaikan, hasil daripada sumbangan orang itu memberikan kebaikan kepada semua pihak. Serta saya ingin, kalau bagi saya di Rumah Amal Ratu Jannah ni, saya ingin melahirkan anak-anak jagaan yang mempunyai pekerti yang baik dan berintegriti serta mempunyai masa depan. Sebab anak-anak ni, saya dari Rumah Amal Ratu Jannah ni, kita akan ambil anak-anak yang asnaf pun memang satu asnaf satu sebab. Kita ambil anak-anak yang boleh berazam untuk mengubah kehidupan mereka di masa akan datang. Kita tanamkan di dalam jiwa anak-anak mereka bahawa tidak ada siapa yang mampu mengubah atau merubah nasib keluarga mereka kecuali diri mereka sendiri.